Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri daripada Kareta.my. Hari ini kami berada di Air Molek, Melaka. Lebih tepat lagi, di makmal ujian pelanggaran kenderaan milik MyROS. Ini ialah makmal yang pertama seumpamanya di Malaysia dan juga di ASEAN. Dan hari ini kita sama-sama pelajari proses bagaimana ujian itu dilakukan dan kenapa Malaysia berada di persada utama keselamatan kenderaan ASEAN. Jom. Ujian pelanggaran yang kita akan saksikan ialah dengan Nissan Kicks. Crossover ini memang tidak dijual di Malaysia, tetapi ini ialah ASEAN NCAP. Jadi, walaupun berada di Malaysia, ujian ini boleh digunakan oleh semua negara ASEAN. Indonesia, Thailand, Singapura, Philippines, Laos, Myanmar, Vietnam dan Malaysia. Ujian ini dinamakan ujian pelanggaran hadapan 40%. Kenapa 40%? Kerana bila kenderaan berlaga dengan kenderaan yang satu lagi, dia jarang ngam 100%. Dia ada offset 40%. Dan ini bukannya halangan kaling-kaling yang boleh kita buat sendiri. This is to conform with the UNECE R94 regulation. Dia mengikut piawaian antarabangsa yang telah ditetapkan. Jadi ini ialah umpama pelanggaran sebuah kenderaan dengan sebuah kenderaan lain dengan offset 40%. Jadi sekarang ini kita jumpa dengan kawan saya, hobi dia memang melanggar kereta daripada dulu sampai sekarang. Assalamualaikum, nama saya Yahya. Dekat lab ni, sejak bermulanya ni dan saya involve dari awal, memang kalau kita tengok number di kereta itu, nombor 176, bermakna kita dah buat sebanyak 176 crash dan saya involve daripada permulaan hingga sekarang. Kita ada 8 orang technician dan juga 5 orang jurutera. Semuanya yang paling penting adalah rakyat Malaysia. Masing-masing ada speciality masing-masing sebab kerja-kerjanya memang memerlukan kemahiran yang unik. Ada yang jaga dummy, ada yang jaga kereta, ada yang jaga sistem pelanggaran dan macam-macam yang memastikan pelanggaran ini berjalan dengan lancar. Dan seterusnya yang tidak kurang pentingnya adalah merekod gambar. So, merekod video. Di dalam kenderaan ini kita pasang high speed camera. High speed camera ni dia rekod pada kita panggil 1000 frame per second. So, bayangkan berapa banyaknya dalam masa 1 saat kita ada 1000 keping gambar. Kita tak dapat lihat keadaan pengendara itu dengan naked eye. Sebab dia berlaku di dalam estimation 200 millisecond. So, daripada permulaan pelanggaran hingga akhir pelanggaran adalah di dalam 200 millisecond. So, kita berkelip mata pun 1 saat. So, sebab tu kita perlukan high speed camera. Di dalam makmal kita ini, kita menggunakan 7 buah kamera. 5 buah kamera adalah untuk merekodkan keadaan pelanggaran dari luar dan 2 buah kamera kita pasang di dalam untuk merekodkan pergerakan dummy di dalam kereta. Anggaran sebuah kamera adalah lebih kurang RM100,000 dan kita mempunyai 7 biji dan anggarannya lebih kurang RM700,000. Di samping penggunaan high speed kamera, kita juga menggunakan lampu yang khas, lampu yang special untuk merekodkan penggambaran dalam keadaan high speed. Itu bukan lampu biasa, bukan lampu kalimatan biasa. Because lampu kalimatan biasa akan berkelip pada kelajuan yang laju. Dan lampu ini anggaran harganya lebih kurang RM40,000 seunit. Dan kita mempunyai 8 unit lampu yang digunakan di dalam makmal ini bagi memastikan kita dapat merakam video yang terang dan jelas. Di dalam penyediaan kenderaan untuk ujian pelanggaran, perkara yang paling penting untuk disediakan di dalam kenderaan adalah pertama, sensor. Itu dummy. Dummy itu di dalam dummy itu dilengkapi sensor. Sensor ini akan mengeluarkan bacaan yang mewakilkan tahap kesederaan penumpang di dalam itu. Di dalam dummy ini ada banyak sensor.
Anggaran jumlah sensor adalah sebanyak 96 sensor yang kita pasang untuk mengukur tahap kecederaan penumpang di dalam kenderaan. Semua sensor yang saya sebutkan tadi dipasang di dummy sebab kita nak measure kecederaan dummy, bukan kita nak measure kerosakan kereta. Di sini kita ada 6 buah dummy, 2 dummy adults untuk penggunaan pelanggaran hadapan, 1 dummy adult untuk pelanggaran sisi, 2 dummy kanak-kanak untuk penggunaan pelanggaran hadapan dan pelanggaran sisi, dan 1 yang special dummy, kebanyakan mak-mak di dunia tak ada, adalah dummy untuk pelanggaran motosikal. So kita ada di sini. Dummy yang kita ada di sini, kalau kita tengok dummy adult tu, anggaran harganya lebih kurang 500,000 sebuah. Dan dummy kanak-kanak, nampak dummy kanak-kanak, orang cakap mungkin harga dia murah, tapi sama je harga dia, 500,000 juga sebuah. Dan yang dummy kita special, dummy untuk motosikal, itu harga dia lain. Harga dia lebih kurang 1.3 juta sebuah. Dia memang special, dia dari dummy tu dia memang sebab dimodify untuk boleh digunakan atas motosikal. Sebab tu harga dia special. So harga dia lebih mahal daripada dummy-dummy yang digunakan di dalam kereta. Last question. Okey. Ada orang kata ujian pelanggaran seperti ASEAN NCAP ini cuma menambahkan kos sahaja. Jadi kenapa kita buat ujian pelanggaran ASEAN NCAP ni? Okey. Itu yang orang selalu cakap menambahkan kos. Bagi kita orang, kalau tengok kejayaan kita orang, pernah dengar tak? Pro 2 Asia dengan Pro 2 Viva. Harga dia sama. Sebab yang paling penting untuk ujian pelanggaran, untuk safety ini, kalau kita design from early stage, kos dia tak bertambah. Kos dia tak berbeza. Kita dapat kereta yang lebih baik dari segi Pro 2 Asia compare to Pro 2 Viva, tapi kita dapat dengan harga yang sama. Pak Ya, boleh berikan sedikit tak tips untuk membeli kenderaan? Okey. Bagi saya berharap semua orang sebelum membeli kenderaan, sebab safety itu sangat penting. So, bolehlah semak-semak laman web kita, ataupun boleh juga tengok sekarang dah ada label safety dekat kereta tu. So, semak tahap keselamatan kenderaan dia dan tengok rating yang baik dan pilihlah kenderaan yang lebih baik untuk keselamatan kita semua. Yang penting keselamatan keluarga kita. Kenderaan yang akan diuji itu akan menggunakan trek ini sejauh 125 meter pada kelajuan 64 km sejam sebelum ia merempuh blok tadi itu. Ujian bakar bermula hanya sekali sahaja boleh dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah okey. Saya sebenarnya dah banyak kali tengok crash test. Kali ini bunyi dia memang kuat. Dan seperti anda lihat, kenapa dia orang letak tayar-tayar buruk kat tepi itu? Kerana kenderaan itu boleh melantun ke tepi. Memang ini adalah satu ujian yang sangat berbahaya dan ada beribu-ribu data yang akan dikumpulkan. Kerana itu, apa yang mereka lakukan ini perlu pengetahuan yang sangat tinggi. Dan di sini saya dapat lihat sendiri kemahiran anak-anak tempatan kita dalam membuat ujian berskala tinggi ini. Sekarang ujian pelanggaran hadapan offset di Formula Barrier untuk hari ini telah habis. Tetapi prosesnya belum habis sebab kita kena proses injury data untuk mendapatkan tahap keselamatan kenderaan ini. Proses ini memakan masa lebih kurang 2 minggu untuk kita dapat result akhir yang memaparkan star rating untuk kereta ini. Jadi itu dia. Alhamdulillah. Semua okey nampaknya. Semua selamat. Kamera saya pun selamat. Sehingga kita ketemu lagi, kita tunggu ujian dia ni nanti. Sekian saja. Hezri Samsuri daripada Makmal Ujian Pelanggaran MyROS di Air Molek, Melaka. Assalamualaikum.